Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, kepada Allah SWT, bersyukur kepada Allah SWT dengan puji nikmat dia, dengan limpahannya kita dapat meneruskan lagi program kita pada hari ini. Pertama-tama, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jadi insya-Allah tuan-tuan sedang penonton rahmat Allah SWT, bersama kita pada hari ini, pada surat hari ini, iaitu bicara hikmah. Bersama kita beberapa ahli panel yang mana tak asing lagi untuk kita mengupas isu-isu yang berkaitan dengan soal kewangan, mata wang, emas, perak dan sebagainya. Suka untuk saya merelitkan ataupun membawakan kepada hadirin sekalian berkenaan dengan beberapa potongan ayat Quran yang mana cukup popular dan kita pun kadang-kadang dah hafal dah. Anak-anak tuan-tuan sendiri kadang-kadang dah hafal berkenaan soal Al-Kahfi, yang mana Allah Ta'ala bila mana nak meletakkan ada 7 orang pemuda di sana, bila mana ditidurkan dalam keadaan beberapa ratus tahun, sampailah beberapa ketika Allah Ta'ala bangunkan dan mereka pun bertemu dalam keadaan wang perak tersebut masih lagi bernilai dan berhasil. Jadi bersama saya ahli panel di sebelah kiri saya iaitu Encik Syamsul selaku daripada pengasas GCP, dan berbahagia sebelah Encik Syamsul iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zaki bin Abdul Hamid sebagai pensyarah ataupun guru di Ma'had Tahfiz di Kedah. InsyaAllah berbalik kepada persoalan, saya ingin lontarkan kepada Al-Fadhil Ustaz pertama sekali berkenaan surah yang tadi kita relitkan, iaitu bila mana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang mana mereka berkata, qala qailum minhum kam labithum, mereka bertanya berapa lama kita ni telah tidur dalam gua ni. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm, kemungkinan kalau kita ada sehari je baru tidur, 2 hari. Dan mereka pun bila lapar, mereka pun bergerak menuju ke pasar dan bertemu dengan masyarakat untuk membuktikan atau membeli makanan untuk menampung kehidupan mereka seterusnya. Jadi saya mempersilakan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk merelitkan, mengkaitkan dari sudut ke mata wang perak itu tadi, bagaimana nilainya yang masih lagi utuh sehingga mampu dimanfaatkan ke zaman tersebut. Jadi Al-Fadhil Ustaz dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bada'tu bi bismillah fi nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mau'ila. Alhamdulillah. Surah Al-Kahfi ni memang surah yang tak asing lagi lah bagi kita. Kalau dalam tafsir, ulama tafsir ni ada membahaskan surah Kahfi ni dari pelbagai aspek. Ada yang tafsir dari segi haraki, ada tafsir dari segi sirah, ada tafsir dari segi ekonomi. InsyaAllah pada hari ini kita akan sentuh sikit sajalah salah satu daripada ciri-ciri yang ada dalam cerita Ashabul Kahfi ni berkaitan dengan perak ataupun dirham. Firman Allah Subhanahu wa taala, saya ambil sebahagian adalah daripada kisah Ashabul Kahfi ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'asu ahadakum biwariqikum hazihi ilal Madinah. Sadaqallahul azim. Okey, kalau kita tengok di dalam ayat ni, dia rentetan daripada cerita Ashabul Kahfi lah. Cerita Ashabul Kahfi ni berkisar dari kisah sekumpulan pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pemerintah pada masa itu tidak beriman. Pemerintah ni zalim. Zalim. Dia nak membunuh sesiapa yang tak mengaku dia sebagai Tuhan atau tidak menyembah Tuhan yang dia sembah, dia akan bunuh. Tapi kuatnya pemuda-pemuda ni, mereka berdakwah untuk mengembangkan ajaran mereka. Bukan setakat jumpa orang biasa, dia pun berjumpa dengan pemerintah sendiri. Dipendekkan cerita, bila pemerintah ni tak nak terima dakwah dia, pemerintah nak bunuh dia.
Lalu pemuda ni pun mengatur strategi dan larilah. Berhijrah daripada tempat tersebut. Lari sebab ni adalah banyak kalau di Haraki ni dia adalah kisah-kisah dia. Okay, tak apa. Saya nak fokus di sini apabila pemuda ini ditidurkan berapa tahun? 309 tahun. Sebenarnya ulama ataupun ahli pada masa itu berkhilaf pendapat berapa tahun. Tapi dalam Al-Quran disebutkan dia ditidurkan selama walabisu fi kahfihim salasami'atin sinin wazdadu tis'a. 300 tahun dan ditambah dengan 9. Okey, setelah 300 tahun ditidurkan, mereka bangun. Dalam ayat tadi, apabila jaga sahaja, lapaklah kan. 300 tahun kan. Kita tak makan 3 hari pun tak boleh hidup kan. 300 tahun. Bila lapar, bagi duit. Cakap kedah sikit kan. Lapar. Okey, lapar. Ada duit bekalan yang dia bawa. Dia pun berjumpa salah seorang daripada tu, mesyuarat okay, hantar satu wakil. Okay, bila wakil tu pergi ke kedai makanan nak beli makanan. Lepas tu pembeli pada masa tu tengok wang yang dibawa tu nak ambil ke tak ambil ni. Sebab apa? Wang yang dibawa tu wang yang 300 tahun dahulu. Okay, kalau dalam tafsir banyaklah ulama mentafsirkan biwariqikum tu sebagai perak. Berkata dalam tafsir Al-Quran Azim, Ibnu Katsir kata ai fiddatukum. Fiddatukum, ini perak mereka itu. Lepas tu dalam tafsir Qurtubi juga kana ma'ahum darahim, dirham. Walaupun dalam ayat tersebut biwariqikum, biwariqikum ni kalau bahasa biasanya kertas lah ataupun daun. Di sini ulama tafsir sebut kana ma'ahum dinar, darahim. Alaiha surah Al-Malik. Pada dirham itu ada gambar raja dia. Yang saya nak ceritakan di sini, selepas 300 tahun ditidurkan dan bangun, wang yang digunakan 300 tahun yang lepas bawa ke kedai, kedai nak terima. Dalam kisah yang lain, dirham dia tu 10 kali ganda daripada dirham yang ada pada masa tu. Maksudnya perak tu lebih berkualiti dan saiznya lebih besar. Bukan sebab mata wang dia, bukan sebab raja sebelum tu raja yang berkuasa, macam yang kita sekarang ni pound sterling kan, antara yang mahal kan. Bukan sebab pound, tapi sebab perak yang ada pada dirham mereka. Lepas tu dia pun minta lah dirham tu. Dia kata, ni aku boleh bagi makanan dengan syarat bagi semua dirham yang ada. Sebab aku rasa kamu dah menjumpai harta karun. Maksudnya sangat bernilai, harta karun. Lepas tu dia pun dipendekkan cerita. Kawan tu buat laporan kepada pemerintah pada masa tu, kata dia ni ada bawa dirham 300 tahun yang lepas. Lepas tu mereka ditangkap dan sebagainya lah. Yang saya nak fokuskan di sini, yang laku sekarang ni adalah bukan kerana mata wang dia, bukan kerana kerajaan sebelum dia tu cukup hebat, lepas 300 tahun pun masih laku, tapi kerana nilai perak itu sendiri. Sekarang ni kita bayangkan, kita duduk di depan ni, tiba-tiba muncul orang daripada 300 tahun yang lepas, bangun bawa mata wang dia. Katalah nak beli apa, ahli kefir kan. Nak beli ahli kefir tu kot. Laku tak? Asalnya laku sebab 300 tahun yang lepas mereka menggunakan emas dan perak sebagai mata wang. Tetapi kalau sekarang ni kita semua tertidur, 300 tahun ke hadapan kita bangun, Cik Samsul bawa keluar wang yang ada, saya bawa keluar wang, himpun semua duit tu nak pergi beli barang. Laku ke tak? Garanti tak laku. Walaupun ada cok kepala raja ke, ada cok kerajaan mana pun tak laku. Sebab apa? Kita sekarang ni menggunakan kertas sebagai wang. Itu di antara benda yang paling penting lah dalam kisah Ashabul Kahfi dari segi ekonomi ataupun pelaburan dia. Perak berharga. Kerana dalam kisah ni secara jelas 300 tahun perak sangat berharga. Tapi kalau kita kertas, Cik Samsul bawa lah dia tinggi ni, kita tidur 300 tahun bangun, tak tahulah, sedap-sedap duit itu pun dah tidak ada. Jadi terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz yang membahaskan, membincangkan, memberi pencerahan yang cukup berharga saya kira. Sebab apa? Dinilai daripada wang perak tersebut masih lagi nilainya cukup tinggi. Orang mampu, penjual rasa takjub dengan kisah tersebut. Jadi kita kena nilai balik bahawasanya wang perak ke, wang bentuk sebagainya sebenarnya memberi inspirasi yang terbaik dalam sudut ekonomi kita, perniagaan dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan hadirin sekalian, insyaAllah kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita bertemu lagi sebentar lagi insyaAllah.
should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them. With responsibility and commitment, a creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, Alhamdulillah, sedang penonton rahmat Allah Ta'ala, kembali lagi kita bersama kita ahli panel studio kita dalam program Bicara Hikmah. InsyaAllah kita akan membincangkan perkara yang lebih lanjut berkaitan dengan rentetan daripada kisah Ashabul Kahfi tadi tu, yang mana saya cukup tertarik bila mana kita melihat dari sudut bentuk sama dia punya wang perak tersebut, tetapi mempunyai nilai yang cukup berbeza, tidak susut dan nilainya makin bertambah. Jadi mungkin kita boleh kongsikan daripada Encik Samsul sendiri yang mana telah terlibat berkecimpung dalam dunia perniagaannya cukup lama, mungkin boleh jelaskan lebih lanjut macam mana dikatakan benda tersebut sama tetapi mempunyai nilai kualiti yang berbeza. Mungkin bolehlah diberikan pencerahan yang lebih lanjut, insya-Allah. Dipersilakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Saya tertarik dengan cerita daripada Ustaz Zaki tadi, macam mana wang walaupun dah lebih daripada 300 tahun dahulu, walaupun dah tak wujud lagi wang tu, tapi zat, orang kata nilai peraknya tadi laku walaupun dah lebih daripada 300 tahun. Yang itulah kalau kita lihat, macam saya bawa contoh hari ni, kita tengok kita ada dua kertas duit yang sama. Ini pun duit, ini pun duit, sama kertas, dan ni RM, ringgit Malaysia yang telah dikoyakkan RM50. Jika saya berbelanja menggunakan duit yang separuh saja, laku ke tak, Ustaz? Tentu tak enak orang. Kecuali saya cantumkan, saya selotipkan, insya-Allah mungkin dia akan terima. Tapi berbeza apabila saya bawa emas. Mungkin ni 1 gram emas, 1 gram emas saya patahkan 2,5 gram. Saya pergi berbelanja di kedai dan bagi tahu ini emas dan dicek semua emas ni tulen. Jadi di sini kita nampak tentu peniaga tu akan terima kerana nilainya, nilai emasnya. Walaupun di sini tertera RM50 tapi tak laku. Walaupun sebab dah potong. Kalau emas ni saya potong tetap laku. Dan itulah orang kata nilai mata wang yang digunakan sejak ribuan tahun dahulu, yang mana nilai daripada emas dan perak tu, bukan kerana cop yang ada di duit ni. Dan kita ambil contoh bagaimana inflasi. Inflasi ni ada 500 baht. Kalau kat kita dah macam RM500 dah besar sangat kan. Tapi 500 baht nilainya hari ni hanya ni je tuan-tuan, RM50 kan. 500 baht lebih kurang RM50 saja nilainya. Jadi di situlah ni benda yang sama, kertas, nilainya berbeza. Tapi emas walaupun beribu tahun dahulu tetap nilainya sama. Macam contoh kita bawa tadi, yang mana 1 ekor kambing bersamaan 1 dinar dan 1 ekor ayam bersamaan 1 dirham. Kan? Di situ nampak orang kata keadilannya dalam kita menggunakan emas dan perak ni sebagai mata wang. Bukan seperti kita menggunakan kertas yang makin lama makin besar, dicop. Sekarang dah 500 di Thailand. Kalau saya bawa wang Indonesia 1 juta RM350 kan. Jadi di situ nampak perbezaannya, betapa emas dan perak yang Allah ciptakan, yang tak ada orang mampu boleh buat kan. Hanya Allah yang boleh mencipta emas dan perak ni, walaupun dah ribuan tahun tetap bernilai. Jadi di sini saya ambil contoh bagaimana di zaman sekarang ini, bagaimana nilai perak itu sebenarnya adalah orang kata under value tau. Jadi dekat sini kalau kita tengok daripada piawaian yang dikeluarkan oleh Khalifah Umar,
yang mana 7 dinar bersamaan dengan 10 dirham. Maksudnya dirham tu perak. 10 dirham tu lebih kurang dalam 30 gram perak. Jadi hari ini 7 dinar bukan lagi 10 dirham. Kerana 10 dirham hari ini harganya lebih kurang 250. Sedangkan 1 dinar sudah berharga 750. Nampak? Perbezaan harga yang mana perak sekarang ni masih lagi under value. Walaupun nilainya sama, kita boleh beli 1 ekor ayam dengan 1 dirham. Tapi nisbahnya dengan emas masih lagi kurang. Kalau kita nak kira berapa kita dapat hari ni, kalau kita nak kira sebenarnya hari ni, ikutkan 1 dirham nilainya 10 dirham 250 bersama dengan maknanya 1 dinar 750 bersamaan dengan 20 dirham. Kan? Kalau ikutkan 10 dirham 1 dinar, 7 dinar. Tapi macam mana kita nak kira sampai nak dapatkan nisbah yang sebenar? Jadi kita kena kira 7 dinar tu berapa ribu, 10 berapa dapat kita dirham. Jadi dekat sini calculation yang kita buat tadi, kita perlukan 210 keping dirham baru sama nisbahnya seperti piawaian yang Khalifah Umar buat dulu. Jadi di sini bayangkan tuan-tuan betapa peningkatannya nanti nilai peraknya jika kita bermula menyimpan hari ini. Kan nampak 10 dinar sepatutnya 10 dirham sepatutnya 7 dinar. Hari ini kita kena ada 210 dirham untuk dapatkan nisbahnya. Jadi peningkatan saya rasa 200 keping kat situ. Banyak. Jadi kalau kita simpan hari ini 10 dirham ni berapa? 200 kali ganda akan meningkat suatu hari nanti. Dan ini benda ni speculation ni akan pasti. Bukan saya yang janji, kan? Bukan Ustaz Zaki yang janji, bukan Ustaz yang janji, bukan ahli-ahli ekonomi yang janji. Tapi ini adalah hukum dia. Kata hukum alam tu. Dah memang daripada zaman Rasulullah lagi dah tetap macam tu piawaian dia. Jadi benda ni akan datang, akan sampai waktunya nanti. Jadi di sinilah dengan kisah Ashabul Kahfi yang kita dapat dengar tadi daripada Ustaz Zaki, dengan contoh-contoh saya bawa wang kertas, dengan bawa emas tadi, kita nampak bagaimana kita nak buka minda kita untuk menerima semula apa yang telah diwariskan oleh datuk nenek kita dulu. Yang mana kita nampak hari ini, yang kita nampak kalau kita belajar geografi dulu, kalau mungkin orang yang lama-lama dia belajar ilmu alam, tanah Melayu ni digelar Semenanjung Emas. Kan? Semenanjung Emas ni, bumi kita ni sebenarnya bumi emas ni. Dan kita tengok kalau kita pergi ke Bangkok, ada tempat dipanggil Suvarna Bumi. Apa maksud Suvarna Bumi? Maksudnya bumi emas. Nampak tak? Di sinilah orang kata di tanah Melayu ni sebenarnya banyak orang kata emas-emas yang masih lagi orang kata kita tak sedar kewujudannya di depan kita, yang mana selama ni kita biarkan ianya keluar daripada negara. Okey, jadi tibalah masanya kita ni, rakyat Malaysia ni, khususnya umat Islam kita ni, tarik balik emas-emas tu, datang ke bumi emas ni kita, bumi emas kita ni, ke Semenanjung Emas ni balik. Jadi daripada situlah dengan kisah Al-Quran, dengan kisah para sahabat, para nabi, kita orang kata jadikan apa yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah ni sebagai panduan kita, yang mana kita kena yakin apa yang Allah sebut, apa yang Nabi sebut tu memang pastinya akan berlaku. Dan insya-Allah kita boleh bantu untuk meningkatkan lagi ekonomi kita, kita bantu untuk meningkatkan lagi kita punya orang kata kebergantungan kepada wang ringgit ni tadi. Maknanya kita ikat, kita memang tak boleh elak untuk menggunakan wang kertas ni. Jadi kita kena ikat nilai wang kita tu dengan emas. Sebagaimana pada tahun 1880-an dulu, wang kertas diikat dengan emas. Jadi sedang penonton semua, bila kita melihat perkara yang telah didiskusikan atau dibincangkan oleh Encik Samsul tadi tu, kita melihat benda tersebut perlu dikaji sebenarnya lebih mendalam. Kerana saya sendiri pun pening kepala ni bincang masa dirham semua. Lepas ni kena ada keyakinan, ada semangat untuk kaji lagi. Tuan-tuan sedang penonton, jangan terhenti setakat kita lihat forum kita ataupun bicara hikmah kita. Malahan kita kena ambil semangat baru dan teruskan perkajian kita supaya apa? Lebih relate dan kita lebih terhasil apa yang kita inginkan, supaya matlamat kita dalam usaha membina ekonomi yang terbilang mendapat keberkatan sama-sama. Jadi insya-Allah kita akan berehat seketika, kembali lagi, jangan ke mana-mana, insya-Allah.
should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them with responsibility and commitment. A creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, Alhamdulillah, terima kasih kepada sidang penonton, tuan-tuan yang masih lagi setia mengikuti perkembangan program bicara kita, Bicara Hikmah pada hari ini, yang mana banyak berkisar tentang penggunaan mata wang dari sudut Perak yang kita banyak ketengahkan pada hari ini. Jadi sebenarnya saya sendiri tak berapa nak puas hati daripada penelitian yang tadi Ustaz Zaki ceritakan tadi tu. Tak nak kita kena kembalikan supaya apa, penonton, sidang penonton semua kembali semangat dan kembali teruja untuk mendengar apa lagi saranan-saranan Ustaz berkisar tentang kisah Ashabul Kahfi tadi supaya apa, kita dapat relatekan dan kita ambil ibrah dan pengajaran dalam kehidupan kita sehari. Jadi saya persilakan kepada Al-Fadhil Ustaz, insya-Allah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Husnain yang mempunyai dua kebaikan, insya-Allah, kebaikan dunia dan akhirat. Insya-Allah, amin. Okey, kita kembali kepada kisah Ashabul Kahfi berkaitan dengan dirham. Dirham ni, kalau kita tengok, dirham ni laku bukan kerana nilai yang diletakkan, tapi kerana zat dia sendiri itu berharga. Sebelum ni berlaku di dunia kejatuhan kuasa-kuasa Arab, pemerintah-pemerintah Arab. Negara yang pertama jatuh hari tu ni, kalau kita tengok isteri dia tu bawa lari ke luar negara, bukan bawa lari duit. Dia tak laku dah, sebab duit dia tu dia tahu akan hilang. Dia bawa lari jongkong-jongkong emas. Emas dan perak laku di mana-mana. Secara kesimpulannya, tiga benda lah yang berkait dengan dirham ni, iaitu perak. Yang pertama, perak telah pun digunakan sebagai mata wang sejak beribu tahun dahulu. Yang jelas dalam Al-Quran ni kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi berapa daripada sekarang pun dah 1400 tahun, zaman Rasulullah Quran turun. Kisah Ashabul Kahfi berlaku sebelum tu dan dia ditidurkan pula 300 tahun. Tak tahu dah berpuluh ribu tahun tu. Tak laku. Yang kedua, nilai perak ni laku di mana-mana, ataupun nilai dia tu bawa lah ke mana negara pun laku. Kalau bawa duit Malaysia dulu, masa saya duduk di Mesir hari tu ni, ada ketika duit Malaysia bawa ke sana tak laku sebab kita ikat mata wang. Orang Malaysia tak nak terima sebab dia tak ada untung. Kita kena convert ke dolar, bawa ke sana, baru laku. Itu maksudnya perak di mana-mana saya laku. Duit hanya kadang-kadang tempat tertentu tak laku. Yang ketiga, saya nak menyerulah agar kita semua ni berusaha untuk menabung. Menabung dalam bentuk perak. Sebab apa? Bukannya mahal. 10 gram baru dalam RM50. 1 dirham baru dalam RM25. Kita simpan, kalau nak beli 1 kilo buat penyandar pintu pun tak ada masalah. Sebab kalau pencuri masuk rumah, dia biasanya dia tak suka perak ni. Dia akan cari kat mana barang emas kan. Banyaklah kisah simpan perak ni kan. Ada yang beli perak 1 ton, bungkus-bungkus buat penyandar pintu. Ada kisah tu memang betul ke? Betul lah. Ada juga. Kalau nak cerah lanjut nanti Cik Samsul boleh cerita. Saya dengar daripada Cik Samsul lah. Kreatif juga. Kenapa? Perak ni kenaikan dah cukup tinggi. Tadi Cik Samsul ada sebut, kalau emas 10 tahun dia dalam 500% kenaikan. Perak 750%. Itu kenaikan biasa. Dia akan ada satu lagi kenaikan recover kita panggil. Sebab zaman Sayyidina Umar kata 10 dirham 7 dinar. Tadi kita tengok dia jatuh, perak dan emas ni berbeza hampir 200%. 200%, maksudnya kenaikan biasa pun dah 750%. Kenaikan recover tu dia akan nak sampai balik 10 dirham 7 dinar. Sekarang ni 30 dirham. 30 apa? 200 lebih dirham baru sama dengan 1 dinar. Maksudnya tinggi tu kenaikan dia. Jadi terlalu menarik kita lihat bahawasanya dari sudut penilaian yang kita tengok tadi tu, kenaikan dia, peratusan dia, kualiti dia, sampai satu tahap orang ramai
sehingga kan kita lihat mereka memanfaatkan pergi, macam saya suka tertarik bercakap jongkong perak semua bawa ke luar negara dan sebagainya. Jadi kita boleh bincangkan balik kepada Encik Samsul sendirilah, bagaimana untuk kita tambahkan lagi ataupun kita nak melihat lagi keadaan tersebut supaya apa lebih hidup suasana realiti kan dengan kehidupan kita seharian, insya-Allah. Okey, jadi macam inilah saya ambil contoh bagaimana perak dan emas ni begitu orang kata tinggi nilainya, walaupun dah beribu tahun pun tetap masih lagi orang terima kan, walaupun dah hancur, dah jadi debu, dah terbakar dan sebagainya, dah tak rupa jongkong macam ni, dah tak rupa bar macam ni pun tetap laku. Kita ambil contoh duit RM1000, pernah nampak tak satu keping 1000? Jika tuan tertidurlah masa tu kalau ikut kisah Al-Ashabul Kahfi, tak payah sampai 300 tahun. Masa bank negara suruh kita pulangkan balik duit 1000 tu, hantar kepada bank negara semula, tuan tertidurlah masa tu. Tarikh last minute tu tak sempat. Bila terjaga, laku ke tak laku? Dah tentu tak laku kan? Dah tak laku. Mana yang duduk di kampung-kampung, yang tak baca berita, yang tak baca surat khabar kan, yang masih lagi simpan not 1000 tu bawah bantal, hari ni kalau digendong lah satu bunyi pun not 1000 bawa ke bank negara dah tak laku dah. Begitu juga dengan shilling RM1. Dah dihapuskan kan. Siapa yang ada shilling RM1 tu kalau tukar hari ni dah tak boleh sebab dah habis tempoh dia. Jadi di sinilah kita nampak betapa perak dan emas dan perak ni begitu bernilai, yang mana walaupun dah Ashabul Kahfi dah tertidur 300 tahun masih lagi tetap laku walaupun duit tu dah tak ada. Kalau kita tengok contoh lagi duit yang dah tak ada, duit daun pisang. Pernah dengar kan mak-mak kita dulu zaman Jepun, duit daun pisang. Kalau hari ni tuan-tuan simpan lagi duit daun pisang, pergi belanja kat kedai runcit sebelah rumah ke, laku tak laku? Tak laku. Jadi di sinilah kita nak masyarakat tahu, masyarakat sedar bahawa khazanah yang Allah turunkan dari syurga ni, macam kita dah sebut kan, maknanya emas dan perak ni adalah perhiasan ahli syurga. Perhiasan ahli syurga ni yang Allah dah bagi dekat kita di bumi ni memang begitu bernilai. Jadi apa lagi kita nak tunggu? Kita nak tunggu duit ni dah tak laku ataupun dah jadi macam ni, RM500 bersamaan dengan RM50, 500 baht bersamaan RM50 sekarang, ataupun yang lebih besar lagi RM1 juta bersamaan dengan RM350 sekarang. Nak tunggu jadi macam tu baru kita nak sedar. Jadi kepada penonton-penonton di luar sana yang masih lagi orang kata nak tukar emas ke nak simpan duit, jadi bermulalah sekarang kan, bermulalah sekarang. Kalau masih lagi takut akan konon-kononnya kejatuhan harga emas dan sebagainya, diversify. Seperti yang saya katakan sebelum ini, kita pecahkan simpanan kita. Bukan saya suruh keluar duit semua daripada bank, beli emas. Kalau dah semua keluar daripada bank, siapa nak simpan duit kat bank? Macam mana ekonomi kita nak grow? Diversifykan, rancang ekonomi kita, rancang kewangan kita, berapa persen nak simpan, berapa persen kita nak jadikan dalam bentuk aset mudah tunai. Yang mana hari ini emas dan orang kata ar-rahnu ni tak dapat dipisahkan. Kalau dulu kita tak ada ar-rahnu, yang kita ada hanya pajak gadai konvensional yang mana ribanya sehingga 2%. Tapi alhamdulillah pakar-pakar ekonomi Islami kita dah menubuhkan, mencadangkan kepada kerajaan dan bank mewujudkan ar-rahnu, yang mana pajak gadai berasaskan Islam. Kalau sesak tak payah jual emas, rugi nanti kena beli balik mahal. Just pergi ar-rahnu, pajakkan, dapat pinjaman untuk selesaikan apa yang kita sesak, untuk yang kita gunakan untuk kesesakan kita tu. Ada duit nanti pergi tebus balik. Dan itu yang sepatutnya kita buat, insya-Allah. Subhanallah, tuan-tuan sedang penonton, saya cukup kagum hari ini sebab banyak input ilmu baru yang saya sendiri dapat, apalagi tuan-tuan sedang penonton rahmat Allah Taala. Suka saya bawakan satu potongan daripada ayat Quran mengatakan, Allah Taala berfirman apa? Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu bima kuntum taknizun. Ini adalah satu khazanah yang Allah Taala kurniakan khas kepada hamba-hambanya. Kita sebagai umat Islam, kepada umat yang hidup di muka bumi ini, fadhuqu bima kuntum taknizun, maka rasailah, rebutlah peluang-peluang yang ada daripada khazanah-khazanah istimewa yang Allah bagi kepada hamba-hambanya. Jadi untuk penutupnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan Encik Samsul sendiri yang banyak memberikan pencerahan kita pada hari ini, sehingga dapat memberikan satu benda dan ilmu baru, dan kita dapat createkan supaya apa? Kita lebih bersemangat
untuk menyimpan, untuk menabung, menambah kesedaran kita bahawasanya wang perak, wang emas dan sebagainya mempunyai nilai yang cukup bernilai. Apa lagi di dalam kehidupan kita di dunia ini, insya-Allah. Jadi kita akhir kalam, insya-Allah kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.